Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Aswawi bin Isa dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang peralatan dapur tradisional yang bertajuk Budaya Kepercayaan dan Pengaruh Tajau Iban di Sarawak. Saya, Nur Aini binti Osman bernama matrik C21A1929. Pengenalan. Menurut Wikipedia, tajau merupakan peralatan yang dihasilkan daripada tanah liat yang mempunyai lubang di bahagian leher dan mulut. Kebanyakan struktur bentuk tajau ini seperti telur yang bujur dan mempunyai nama dan nilainya tersendiri kerana peralatan ini dihaskan bagi mengisi adat istiadat Iban dalam ritual masyarakat Iban. Selain itu, tajau juga merupakan sejenis bekas tempayan atau tembikar yang bersaiz sederhana atau besar yang digunakan oleh masyarakat untuk mengisi barangan berharga seperti beras, rempah ratus, gandum dan sebagainya. Penggunaan tajau kebanyakan diamalkan khususnya dalam budaya etnik di Sabah iaitu kaum Iban, Dayak, Dusun dan Murut. Bagi segelintir etnik, tajau digunakan untuk menyimpan barang berharga malahan menjadi barangan yang memiliki harga yang tinggi di pasaran berbanding bentuk-bentuk seramik yang lain. Hal ini kerana bahan yang digunakan untuk menghasilkan tajau bukan sahaja menggunakan tanah liat tetapi juga menggunakan campuran serbuk emas, batu intan atau benda berharga yang lain. Terdapat berbagai corak, bentuk dan jenis tajau yang dihasilkan supaya dapat diamati bagi mengetahui asal-usul peralatan ini. Sebagai contoh, corak yang terdapat pada tajau tersebut dapat membezakan sama ada tajau tersebut atau adalah tajau lelaki ataupun tajau perempuan. Seterusnya, sejarah dan asal-usul tajau. Tajau mula diperkenalkan kepada masyarakat oleh saudagar Cina yang berdagang seawal abad ke-12 apabila mereka menjalankan perdagangan barter dengan menjual tajau ini kepada masyarakat setempat bertujuan untuk mendapatkan barang keperluan seperti beras, padi, rempah ratus dan sebagainya. Pada awalnya, tajau hanya bertujuan untuk kegiatan tersebut. Namun begitu, lama-kelamaan tajau dilihat oleh masyarakat Iban sebagai sebuah peralatan atau barangan pusaka yang memiliki harga dan dianggap sebagai barangan yang teramat suci kerana tajau merupakan semangat yang boleh dilihat oleh pemiliknya. Selain itu, tajau juga dikatakan sangat bernilai sehingga kan dijadikan bukan sahaja sebagai barang pusaka keluarga tetapi ia juga dijadikan pertukaran mata wang primitif khususnya dalam masyarakat Iban. Sebelum wujudnya undang-undang moden, masyarakat Iban menggunakan tajau sebagai alat pembayaran denda bagi kesalahan membunuh secara sengaja maupun tidak kepada keluarga bangsa melalui adat pati nyawa atau menebus hamba orang lain bagi dijadikan ahli keluarga menerusi adat nembang ulun. Kewujudan tajau adalah hasil daripada kegiatan perdagangan yang dijalankan pada zaman tradisional iaitu pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini kerana pada zaman itu Sarawak telah menjalankan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Melaka. Semua hasil hutan dan hasil laut di Sarawak seperti lari hitam, halia, sarang burung dan sebagainya telah diperdagangkan di Pelabuhan Melaka. Dengan kemajuan kegiatan perdagangan yang terdapat di Sarawak telah menarik minat para pedagang asing dari pelbagai negara termasuk Kepulauan Melayu berkunjung ke perairan Setubung dengan membawa barangan seperti tembikar, sutera, logam dan sebagainya ke Sarawak. Hal ini dapat dilihat di mana pedagang dari negara China telah membawa banyak tembikar Cina untuk ditukarkan dengan barangan-barangan di Sarawak melalui sistem barter. Kepercayaan dan simbolik tajau. Menurut kepercayaan orang Iban di Sarawak, tajau dijadikan bahan penting dalam sesebuah ritual. Sebagai contoh, ritual kematian, memohon hajat itu membawa hantaran perkahwinan dan juga perayaan. Berdasarkan ritual kematian, tajau dipercayai mempunyai pengaruh yang kuat untuk kehidupan selepas mati. Oleh hal yang demikian, masyarakat telah menghiasi tajau dan barangan perhiasan lain di sekeliling tempat pengebumian bertujuan bagi memudahkan si mati semasa kehidupan semula. Seterusnya, tajau juga dijadikan keranda untuk menyimpan tulang mayat. Sebagai contoh, mayat bayi yang kurang sifat dan mati sejurus dilahirkan. Tulang-tulang mayat tersebut akan dimasukkan di dalam tajau tersebut dan ditanam bersama tajau itu. Kepercayaan seterusnya
Tajau dijadikan barangan untuk membayar denda. Aktiviti memburu merupakan aktiviti utama bagi mereka bagi mencari sumber makanan. Dalam menjalankan aktiviti memburu, terdapat kemungkinan pemburu tertembak manusia. Jadi tajau digunakan oleh mereka untuk membayar denda dengan meminta maaf kepada ahli keluarga mangsa dan menukarkan nyawa yang terkorban dengan berapa banyak tajau yang diinginkan oleh ahli keluarga mangsa. Proses dan teknik penghasilan tajau. Proses yang pertama ialah menggali dan menyediakan tanah liat. Tanah liat yang digali perlulah mengikut kualiti tanah liat supaya tajau yang dihasilkan juga berkualiti. Terdapat pantang larang yang harus dipatuhi sebelum menggali tanah liat. Proses seterusnya ialah pembentukan tajau. Tanah liat yang diperolehi akan diambil oleh pakar pembuat tajau bagi mengarak kuantiti tanah liat yang diperlukan untuk membentuk tajau. Kemudian tanah liat akan diuli bersama barang berharga yang diletakkan di atas keping papan dan ditumbuk. Proses seterusnya pula ialah mericakan dan menghias permukaan tajau. Setelah permukaan pada tajau sudah kering, akan dicirkan dengan membasahkan jari atau menggunakan spray yang basah, kemudian disapu sehingga permukaan tajau menjadi licin, berkilat dan sekata. Proses yang terakhirlah pengeringan dan pembakaran tajau. Kebiasaan tajau yang hendak dikering diletakkan di tempat yang tinggi seperti di atas rak, atap dan sebagainya supaya ia dapat dielak daripada terlanggar oleh kanak-kanak. Kebanyakan masa pengeringan tajau bergantung pada saiz tajau tersebut. Fungsi dan penggunaan tajau. Fungsi tajau yang pertama adalah menyimpan barangan yang berharga seperti barangan perhiasan, padi, wang dan sebagainya. Barangan perhiasan dan wang juga disimpan di dalam tajau khas dan istimewa supaya barangan tersebut terjamin keselamatannya. Penggunaan tajau dapat melambangkan kekuasaan dan kekayaan. Fungsi seterusnya ialah sebagai alat mata wang untuk membayar denda. Sesebuah tajau memiliki nilai yang tersendiri mengikut saiz, jenis, ketinggian, warna, bentuk dan ukiran yang terdapat di permukaan tajau yang ditukar. Sebagai contoh, seorang pemburu tidak sengaja membunuh manusia ketika memburu binatang, jadi si pelaku perlu membayar denda dengan mata wang tajau bagi melunaskan denda kepada keluarga mangsa. Fungsi seterusnya ialah sebagai alat perhiasan. Tajau sebagai alat perhiasan adalah bagi melambangkan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah keluarga. Namun, fungsi ini semakin lama semakin lenyap dalam kalangan masyarakat Iban kini. Kesimpulannya, tajau merupakan peralatan dapur tradisional yang memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga ia menjadi barangan yang penting dalam kalangan masyarakat Iban di Sarawak dan sangat berharga dari zaman nenek moyang lagi. Namun penggunaan tajau dalam kalangan golongan muda kini sangat tidak dititik beratkan kerana golongan muda kini hanya mengambil mudah isu ini. Oleh hal yang demikian, semua golongan masyarakat bertanggungjawab bagi memelihara tajau agar peralatan dapur ini tidak lapuk di telan zaman dan kekal dikenali oleh golongan kini dan menjadi sejarah yang berguna kepada mereka. Dengan cara ini, penggunaan tajau akan sentiasa diperingati sebagai sesuatu sejarah yang berharga dan dapat memberi sedikit ilmu baharu tentang penghasilan dan penggunaannya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.